nasib baik juga bukan kelas awak semalam sebab teacher ada kat maktab. Lain maktab punya problem sangat. Semalam terus tak ada. Memang problem lah. Ni sekarang teacher kat rumah so pakai wifi teacher. Okey lah. Okey, kejap. Okey, pertama sekali yang ini. Ini. Okey. Alright, ada yang sebelum ni mungkin tak clear apa yang teacher explain kan, ataupun salah kat mana-mana cara teacher explain, ataupun line tak okey ke, sekejap okey, sekejap bergema kan. So ramai yang tanya teacher tangent tu macam mana nak buat. Ada yang tanya teacher yang C ni macam mana nak buat soalan C. Okay so teacher explain lagi sebab tak nak awak stuck kat sini lama sangat. Okay, C ni okay, dia kata calculate the rate of reaction. So bila kata calculate rate of reaction, dia mesti masukkan dalam ni formula. Change apa terpulang lah pada soalan. Selalunya volume of gas. Change in the quantity tu kan. In quantity tu selalunya soalan suka bagi volume of gas lah, apa-apa gas lah, oksigen ke carbon dioxide ke hidrogen ke, and then mesti dibahagikan dengan time taken. Ini cara kita kira rate of reactions. Okay, and then rate of reaction ni ada banyak. Ada yang dia tanya in the first. In the first macam mana nak kira? Refer balik pada nota yang teacher bagi sebelum ni kan. And then in the second, apa pula beza dengan in the first? Tengok balik nota yang teacher bagi. Lepas tu ada juga yang D ni pula. Dia ni apa maksud? Dia kata calculate the rate of reaction for experiment. Kalau dia kata macam ni for experiment maksudnya whole experiment ataupun overall experiment. Ni macam mana pula nak kira? Tu tengok balik pada nota yang teacher bagi. Nota yang mana? Yang ini. Ini. Okay, kita pergi ini pula. Ini yang ada masalah sikit sebab kita kena buat tangent. Okay, kenapa kena buat tangent? Sebab ada perkataan at. Pada particular time tu lah. Okay, kita pergi kat soalan nombor 8C. Soalan nombor 8C, terang-terang dia kata at. Okay, 8C1 dan 8C2 dua-dua dia tulis at. So bila dia minta kita kira ROR at, so you tak boleh pakai method yang macam kita kira average tu, yang macam ni, yang macam ni tak boleh. Kenapa? Sebab yang ini dalam kita panggil sebagai instantaneous. Apa maksud instantaneous? Kalau dalam ROR ni bermaksud at particular time. Dia ada bagi tahu kita particular time lah. At pada masa itu. So kalau pening sangat, tak payah nak fikir dalam sangat tak payah nak pergi detail sangat, ikut je cara teacher. So tangent tu macam mana? Tangent tu untuk graf ROR, dalam graf ROR tu mesti buat segitiga. Mesti. Mesti tunjuk lah. Okay, segitiga kat mana? Okay, tengok pada soalan. Segitiga kat 20 second. Satu lagi segitiga kat 80 second. So guna graf yang sama, tapi dalam graf tu ada dua tangent. Sebab ada dua soalan yang dia tanya kita at 20 second dan juga at 80 second. Okay, sama juga dengan soalan nombor 9. Pergi kat soalan nombor 9, E. Macam mana nak jawab ni? Kalau ini tak ada masalah, ini kita ada cara kita kan. In the third minute macam mana, in the first macam mana, dengan overall reaction macam mana. Tapi bila ada perkataan at ni kena buat apa? Kena buat tangent. Sama juga soalan ni. Dia minta kita jawab kirakan dua rate of reactions at 0.5 minit dengan 2 minutes. So akan ada dua tangent dalam satu graf lah. Baik Okay, untuk soalan E, 0.5 minit, kita tengok pada jadual dia. Dia bagi kita dalam second. So siapa yang patut bertukar ni? Yang inilah. Kena ikut data dia. Data dia bagi dalam second. So awak kena tukar minit ke dalam second. 0.5 minit ni merujuk kepada 30 second. 2 minit ni merujuk kepada 120 second. So ambil data kat mana? Ambil data kat sini. Itu. Okay, so teacher sekarang nak share pula Microsoft Whiteboard yang teacher buat graf tu sendiri. 15, 14 lah, termasuk teacher baru 14. 6 orang hilang. Macam mana nak share.
Okey. Inilah. Okey, baiknya kita kat graf yang pertama. Okay, yang graf pertama, teacher nak tunjuk juga walaupun awak kata, teacher saya dah faham dah. Okay, tak apa. Sebab ada lagi yang tak hantar tu. Nanti dia bagi alasan tak faham. Ni teacher explain balik. Okay, so kita pergi kat add 20 second dulu. Okay, berkenaan dengan graf ni, pertama sekali kalau tak nak hilang markah terus, maksudnya kononnya awak macam, kononnya blank lah kan, konon. Kan buat graf kan tak boleh buat graf kan. Okay, tak apa lain tu. Buat graf ni, buat gini saja ada label pun dah dapat markah. So at least tak adalah buang masa kan, tak adalah telur ayam kat situ dapat markah. Okay, label nak kena label apa? Label, sekejap ada yang request nak masuk. Okay. Label tu macam mana? Label tu kena ada variable yang dibagi dan juga beserta unit. Maksudnya label exist with unit. Kalau tak ada unit tu salah juga. Tu benda simple je sebenarnya. Kena take note lah. Okay, then barulah kita start plot berdasarkan data yang dibagi. Satu lagi isu timbul. Teacher, data dia besar sangat lah. Macam mana? Apa ada yang ada sebenarnya teacher rasa skala apa yang patut saya guna? Kita try lah. Okay, kosong kita pergi kat masa Okay, masa memang kena jadi, memang dalam ROR time ni mesti jadi X exist. Mesti teacher bagi tahu So yang lain pada tu mesti Y exist lah. Okay, so pergi kat masa tu dia kata 0 hingga 280. Okay, dia macam-macam boleh buat skala. Terpulang pada awak kan sebab graf ni bukan belajar sekarang, bukan pernah, sebelum dia pernah belajar kan graf. Okay, teacher pun buat contoh, teacher ada buat 2 graf, satu atas kertas graf, kertas graf, ada satu lagi atas ni, saja teacher nak compare skill. Kenapa dua-dua teacher tak buat atas Microsoft Whiteboard ni? Susah, sebenarnya susah nak buat secara ni kan, pakai kertas graf tu mudah. Okay, untuk yang kat dalam Microsoft Whiteboard teacher ni, teacher buat skala macam ni, 50, 100, 100.5 sampai 300. Kenapa sampai 300? Sebab maksimum tadi adalah 280 kan? Sampai 280 kan? So teacher buat lebih sikit. Okay. Rasanya basic lah kan? Basic. Okay then. Teacher bercakap pasal scale ni dulu. Okay, bila scale macam ni, kita pergi dekat sikit. Okay, scale macam ni. Okay, kosong maksudnya gap dia berapa kan? Macam mana kita nak tahu gap dia? 0 ke 50. Kenapa tak keluar pen? 0 ke 50 antara tengah-tengah ni 10 kotak kan? 10 kotak kan? So setiap kotak tu berapa? So 50 bahagilah 10. Sebab gap dia 10 kotak kat sini kan? So tapi setiap kotak berapa? Macam tu. So 5. Yang skala yang teacher buat ni, setiap kotak kecil ni 5. So maknanya dia akan naik 0, 5, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 sampai 50 yang ini. Macam tu. Sebab ada lagi tu yang start tu. Nak buat skala pun jadi start dah. Okay. So faham dah lah skala teacher macam tu kan. Okay, so kita pergi kat soalan dia. Soalan dia kata calculate ROR at 20 second. Okay, 20 second teacher kat mana? Okay, teacher kira kat sini kosong kan? 0, 5, 15, 20. Betul ke ni? 0, 5, 10. Kan dah tertinggal sini. 10. 5 lah gap teacher. Okay, 5, 10, 15, 20. Sini 20. So 20 teacher, okay, ambil, kita cari 20 second tu, ambil ni yang kita plot. Okay. Ini bila awak dah buat skill ni, skala ni, awak pun buatlah point awak tu. Tu yang dapat point macam ni. Okay, ada beberapa graf yang hantar kat teacher. Graf dia gini. Dia nak buat graf kan? Macam tu. Jangan buat lekuk ni. Jangan, dia kena smooth macam ni.
teacher suruh dah student tu betulkan kelas H tu. Dia kena smooth macam ni, macam teacher buat. Okey, nanti dia tanya, teacher, tak kena, kalau saya nak buat point macam ni, kalau saya nak buat curve macam ni, tak kenalah semua point. Sebelum ni teacher bagi tahu dah. Untuk graf ROR, akan ada 1-2 point tak kena, itu tak apa. Tapi yang penting majority point yang ada tu kena line tu. Kalau 2 atau 3 point yang terlepas tu tak apalah, sebab itu data dia. Walau macam mana pun awak kena pastikan awak dapat smooth curve macam ni. Terlepas 1 point, 2 point tak apa, tak ada masalah. Janji yang lebih dominan tu adalah point yang terkena lah. Terkena pada graf line kita tu. Okay, kalau ada soalan stop je teacher. Okay, baik. So teacher pun dapat graf macam ni. Bila teacher buat graf macam ni dengan graf yang teacher buat atas sekejap. Teacher buat atas paper tu, semua teacher yang teacher buat semua kena. Tapi tak tahulah kalau graf awak ada yang terlepas 1 point, tak ada masalah pun yang tu. Okay. Alright, so dapat graf macam tu, nak kira ROR at 20 second. Ni lah 20 second teacher. Aduh. Okay. 20 second teacher pun plot kat situ. Kat situ 20 second teacher. Okey, bermulalah masalah tangent. Okey. Dia macam ni Dia ada 2 keadaan. Dengar tak ni? 2 keadaan. Okey. Bila teacher buat skala yang yang apa ni, agak besar lah ni, 50, 100, 100.5 kan. So graf akan jadi kecil sikit. Maksudnya kalau paper kita tu besar ni, graf teacher akan ada kat sini. Tak apa, as long as dia 1/2 paper tu lah. Okey. Bila satu lagi graf, teacher buat skala 40, 80, teacher kecilkan lagi. 40, 80, 120 sampailah 320 teacher buat. 320 teacher buat. Okey, graf dia akan jadi besar sikit. Sebab skala kita kecil kan, besar sikit. Termasuk masa teacher buat satu lagi graf, teacher buat 5, 10, 15, dia akan jadi memanjang ke atas kan. So graf akan jadi besar sikit. Okay. So teacher pergi kat graf yang skala yang besar yang teacher buat ni, dia hasilkan graf yang kecil sikit macam ni kan. So bila teacher nak buat tangent, teacher bagi tahu dah. Ini titik kita kan. 20 second. So bila nak buat tangent, kena pastikan kaki dengan kaki tu sama panjang. Kan? So kaki ni kena sama panjang. So isu dia sekarang yang ada yang student start tu, teacher tak muat pun saya kalau graf macam ni kan. Tak muat pun 3.5 saya pakai pembaris tu teacher. So teacher pakai contoh. Kita pergi ke sini kan. Ni. Okey. 3.5 kita 1, 2. Sini 3.5. Terlebih graf teacher. Macam mana tu teacher? Tapi kat belah ni tak ada masalah kan, sebab dia dalam graf. Ni terkeluar graf ni, macam mana ni teacher? Okay, tak apa yang tu. Teacher kata okay, tak apa, hold dulu yang itu. Okay, kita pergi kat graf satu lagi. Kalau grafnya ini yang teacher buat atas kertas tu, bila teacher pakai pembaris 3.5 tu muat. Ngam-ngam. Sebab masalahnya sekarang 20 second tu agak ke bawah kan, dekat graf yang ke bawah kan. So bila nak tarik tu dia akan terkeluar daripada graf kan. Terkeluar. So macam mana nak buat tu? Okay. Kalau awak jumpa, awak pergi masuk bengkel mana-mana kan, ada cikgu yang dia tak bagi pun tips macam ni. Dia kata as long as tangent tu cantik, okey lah dia kata. Tapi teacher dah try buat sebelum ni dengan student lain, student sebelum ni lah, student teacher. Bila kita main buat je, bila kita kata buat je lah, ikut je lah point yang masa awal-awal dulu lah teacher mengajar ni. Buatlah. Akan ada yang lari. Bila kira ROR tu tak dapat lebih kurang macam skema jawapan. So teacher pun patah balik ikut tips yang ini. Tips yang cikgu Wan Zuraifah pun guna tips ni jugalah. Cikgu kimia. Okay. So apa? Okay, berbalik semula pada masalah yang terkeluar ni kalau pakai pembaris. Okay, kalau pakai pembaris ni terkeluar, dia ada satu method. Okay, boleh pakai 3.5 tu tapi based on kertas graf kita. Contoh kertas graf kita satu kotak bersamaan 1 cm. Selalu gitu sebelum ni kan. Okay. Kita pun assume lah satu kotak ni bersamaan 1 cm. So awak nak buat tangent yang kaki dia 3.5 kan. X 3.5 3.5. Disebabkan graf kita kecil, kita pun gunakan skala pada kotak graf. So contohnya macam mana? Okay, contohnya nak buat 3.5. So kira lah 3.5, 7 lah kan. So 7 kotak. Boleh?
Okey. 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, so ni 7 kotak mewakili 7 cm. Boleh tak ada masalah pun. Okey, so awak nak buat 7 kotak kan untuk buat tangent kan. So, tapi awak tak tahu panjang dia berapa, awak kira lah kat sini. Di kotak ni 7 kotak mewakili berapa ni? 0, 1, 2, 1. Berapa ni skala dia? Hari ni buat aku pening dah. Okey. 1, 2, 3. Ni dalam 3.5. 3.5 atas pembaris. So yang ambil kat sini. So kalau 3.5, ambil 3.5 tu bawa ni sini. So 3.5 bahagilah 2. So agak complicated kalau nak pakai kotak lah. Siapa yang tak faham kan apa yang teacher cakap ni. Pakai kotak. Kalau graf tu terlalu kecil. Jangan guna pembaris lah. Bila guna pembaris kita tarik 3.5 tu akan terkeluar pada graf. Jadi sebabkan itu awak pakailah skala pada kotak ni 1 cm satu kotak mewakili 1 cm pun boleh. Dah try dah banyak kali. Teacher buat 4. Disebabkan kecil sangat kotaknya, teacher pun ambil lah 5. Teacher nak buat kaki daripada tangent tu 5 dengan 5. Dia tak apa as long as melebihi 3.5 kan kaki baru dapat tangent yang cantik. So teacher buat 5 dengan 5. So teacher pilih 10 kotak lah kat sini. 10 kotak. Okay, bila kita nak menyengit macam ni tak boleh nak tengok 10 kotak kan. Sebab itulah teacher measure dia dulu. 10 kotak berapa cm kat sini. Berapa cm. Contohlah kalau dia 2 cm. Contoh atas pembaris 10 kotak tu bersamaan 2 cm pembaris. Teacher pun ambil 2 cm teacher. Pergi kat pembaris tu kan 2 cm. So teacher akan buat 2 bahagi belah kiri dengan kanan kaki dia tu. So akan jadi 1 cm 1 cm. Ni X. Ni pembaris kita 1 cm 1 cm. So kenapa teacher buat 2 cm tadi? Sebab 2 cm tadi teacher ukur 10 kotak tu. Kalau tak faham cara ni, better buat skala yang besar macam ni. Bila skala besar macam ni, tak ada masalah guna baris terus membaris. Okay, 3.5 tarik je 3.5. Tu yang banyak masalah kan. Satu PDPR memang tak boleh nak tengok graf awak depan mata. Kotak depan teacher buat tengok graf awak buat macam mana. Tengok awak ukur macam mana. Dia teacher boleh terus tengok kan. Okay, tak apa lain tu. So ikut keselesaan. So better teacher suggest awak buat skala yang kecil macam ni. Macam yang teacher bagi tahu, teacher buat 0, 5. So bila dia skala yang kecil, gap dia 5, 5, 5, dia akan jadi besar sangat graf tu. So bila besar graf tu, bila kita plot point dia akan jadi sebesar F4 tu lah. So bila jadi sebesar F4 tu cukup je kalau point 20 kat sini. Cukup je 3.5 masuk dalam graf pakai pembaris. Cukup je. Kalau kecil macam yang teacher buat asal ni memang terlebih graf kat sini. Bila terlebih graf tu yang teacher kata ikut kotak. Kira ikut kotak. Macam tu. Okay, teacher nak tanya dulu. Okay, Amni punya graf, Amni pakai pembaris ke macam mana Amni? Graf yang Amni hantar kat teacher tu? Pakai tangan tapi nampak macam pakai pembaris. Macam nampak apa pakai tangan? Pakai tangan. Tapi nampak macam saya pakai pembaris sebab saya sambung-sambung je tu. Sambung-sambung gitu je. Maksudnya tangent awak tu, maksudnya Amni buat tangent kan? Kaki tangent tu Amni buat sama ke tak? Tak sama. Tak sama? Tapi dapat juga jawapan. Lebih kurang. Next time kena buat kaki macam teacher tu. Sebab takut nanti lari skema jawapan. Macam itulah. Contohnya kan, ni tangent. Okey, apa maksud teacher tadi? Ni X kan. So pastikan kaki ni sama. Pastikan macam mana pun. Kalau tak nak ikut 3.5 pun, awak agaklah panjangkan sikit tangent tu. 3.5 panjang mana, tengok pembaris awak lah. Sebabnya rugi kalau salah kat sini, bila 2 kali tangent dia tanya, dua-dua tu salah memang rugilah. Rugi. Sebab sepatutnya tangent ni tak perlu jadi masalah untuk pelajar buat, sepatutnya lah. Tapi since kita PDPR kan, itulah cabarannya. Okay, teacher nak pergi lagi kat 1 point, iaitu 80.
Okay, 80 teacher kat mana? 80 teacher kat sini. Sekejap 55, 60, teacher nak check balik. 55, 60, 65, 70, 75, 80 di sinilah. Okay, betul kot? Betul tak point ni? Betul lah ni. Okay, ni 80 teacher. Ni. So betul lah teacher plot kat sini. Sini Okay, jom kita try pakai pembaris. Nak tarik dia punya ni. Teacher letak sini pembaris. Okay dah dapat point 80 second tu kan? 80 second tu kan? Okay, then nak tarik kaki dia, nak buat segitiga. Okay, tarik kaki dia, bagi cantik, bagi atas graf itu ialah cabaran nak buat atas Microsoft Whiteboard ni. Okay, teacher kata tarik kaki dia panjang sikit. Okay, 4 cm mana? 1, 2, 3, 4. Okay, 4 cm teacher ambil. Okay, then dari situ 1, 2, 3, 4. 4 lah. So ni sini 4, sini 4 kaki dia. Dia kena, itu yang penting tu, tangent kena sama kaki. Baru dapat tangent yang cantik and confirm memang tepat kena skema dia ataupun dia tak lari jauh dengan skema jawapan. Contoh skema jawapan dia bagi kita 0. Contoh teacher tak ingat. Yang untuk 80 ni 0.25 kot. Tak ingat lah. Tapi kalau dapat 0.05 plus minus daripada skema jawapan tu diterima. Tapi kalau skema jawapan dia contoh 0.25, ROR yang dapat 0.15 sangat jauh. Ataupun 1.10. Dengan skema jawapan yang ni. Dapat ini memang salah. Kenapa jadi salah? Tangent awak lukis tak cantik, tak betul. Macam tu. So next day teacher ambil 4 dengan 4 kan. So sambung je lah. Tangent ni. Sambung je lah. Ni. Dengan ni kan. Kat sini. Allah nak putar dia ni. Putar bagi. Ni. Ambil lah kaki dia tu. Macam garang. Ambil lah. Ni Allah tak kena. Ni kaki dia sambung je lah. Macam tu. Tunjukkanlah segitiga tu. Ada tak pasti kelas. Teacher tak ingat lah, teacher terus check tu. Dia bagi, dia dalam graf dia, teacher tak nampak pun tangent dia. Dia buat straight line gitu je. Sebenarnya boleh nak buat gitu. Tapi takut pemeriksa kertas dia tak nampak. Student ni tak buat tangent lah. Macam tu, takut macam tu lah kan. So nak bagi nampak, buat segitiga tu. Okay, segitiga tu. And then, kalau ini kecil kan, yang teacher buat garisan dotted line ni kecil. So sebab teacher buat 3.5 sebelum ni. Teacher padam sebab teacher nak tunjuk cara teacher buat tangent tu. So teacher ambil 4 dengan 4. So line dia kat mana? Dia ambil ni. Tengok Lutfi tengok tak ni? Lutfi tak hantar lagi tu. Ni ambil ni. Ni buat turun. Okey, ni point dia. Okay. Satu lagi point. Sini pula. Okey, ambil betul-betul tepat Tepat pada segitiga kita tu. Kau ni okey, ambil itu. So ini adalah X2 kita. Kenapa X2? Sebab kat sini point X axis. Okey, ini satu lagi ni. Kat point X axis kan, X axis. So ini yang point yang awal tu X1. Point yang kemudian tu adalah X2. Okey, then lihat sini Y pula. Okay, based on tangent yang kita dah lukis, tarik dia. Satu lagi. Tarik. So, dapatlah kat sini, ini adalah kalau menegak Y axis. So, point yang pertama adalah Y1. Ini adalah Y. Dah dapat yang itu, barulah kira ROR kita. Dah dapat X2, X1, Y1, Y2, baru boleh kira ROR kita. So ROR, jangan buat ROR rate coefficients lah. Okay, dia kena Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Kenapa? Sebab dalam formula kita kan kita katakan
kita cakap change kan over time. So tengok pada graf kita, X ni memang time. Ni. Y ni apa? Y ni volume of gas. So volume of gas adalah change in the quantity untuk bahagian produk kan. Ni change in the quantity. Sebab tu Y2 tolak Y1 kena bahagikan dengan X2 tolak X1. So carilah nilai dia ni berapa X2, X1 berapa based on graf awak lah, skala awak buat. So masukkan nilai. Macam yang teacher buat untuk dua-dua teacher dapat. Lebih kurang dengan skema jawapan yang dia tulis kat dalam soalan tu. Tu Muju ada skema jawapan. Dalam soalan mana ada. So pun assume aku as long as aku dapat jawapan. So nak tak nak kenalah juga tahu cara buat tangent yang betul. Ni contoh yang teacher bagi dalam buku, dalam grup tu. Ini. Ni teacher buat lah, teacher tak explain lah kot sebab dah 10.30. Okay, so untuk soalan soalan 9E, dia bagi kita 0.5. So, tapi dalam data tu dalam second, so tukarlah minit ke second dapat 30 second. So carilah kat sini mana 30 second kita. Kat sini 30 second teacher ni. And then satu lagi, berapa? 2 minit. Mana 2 minit kalau tukar kepada saat, ini masalah tak kena. Tapi dalam satu lagi graf kena. So kalau tak kena buat je tangent macam biasa ni. Tangent macam biasa, tapi ukuran kena tengok macam teacher buat lah, kaki ni kena sama, kaki ni kena sama. Nak lagi cantik, tangent dia semakin besar tangent semakin tepat sebenarnya. Lagi cantik. Kalau kecil halus ni, tangent ni selalunya jawapan yang kita dapat tu kan, X2 dengan X1 kita, Y1 dengan Y2 kita mesti dapat. Bila kita kira ROR mesti jawapan kita tak jauh lah, dia akan jadi jauh dengan skema jawapan. So nak selamat buat tangent yang besar Okey, itu sahaja untuk pengiraan tangent lah. Cara nak cari tangent. Kalau still lagi ada masalah, awak kena cari lagi soalan. Teacher tak pasti dalam ada lagi tak soalan tu dalam handout tu, carilah and buat tangent. Even dalam nota teacher, dalam buku teks pun ada bagi. Okey dah. Sekejap. Okey, Zaim. Zaim ada tak? Zaim ada. Zaim dah hantar ke belum homeworknya? Belum teacher. Belum. Zaim ada masalah tak nak buat tangent? Ada kot. Ada kot. Maknanya Zaim tak buat lagi tu serah. Sudah Zaim. Hantarlah Zaim lambat ke, tapi jangan sampai tahun depan lah baru nak hantar. Teacher tak ingat dah. Selagi mana teacher ingat homework tu, teacher terima. Sebab tu teacher, ada yang hantar lambat, okey tak apa teacher note sebab teacher ingat homework tu. Tapi kalau awak hantar tahun depan, teacher tak ingat mana-mana hala dah, memang tak dapat lah teacher nak bagi markah tu. Okey satu lagi benda, student akan bagi alasan kat teacher, tak ada kertas graf teacher. Teacher pun tak ada kertas graf. Apa teacher buat? Teacher cari online. Kertas graf free download. Teacher cari kat situ. Ada je. Sekarang hujung jari. Lepas tu print. Nanti ada masalah teacher tak ada printer. Entahlah nak. Pergilah kedai buku. Okey. Seterusnya. Aku panjang baby kang. Kat sini. Alright. So apa lagi yang teacher tertinggal nanti sekarang? Rasanya itulah untuk teacher tekankan lagi berkenaan dengan tangent. So terus kita pergi sekarang kepada factors. Okay, dah move on lah pada tangent kita tu. Move on lah Okay. Kelas sebelum ni teacher ada sentuh sampai size of solid reactant. Size of solid reactant lah, tapi dia gap kita nak pergi ke kelas yang sekarang ni agak jauh. So teacher ulang sikit. And then macam kalau kelas H hari tu teacher divide. Sekejap teacher stop sampai concentration. Lepas tu next class presence of catalyst dengan graph. Sekejap teacher tengah merancang ya. Sebabnya pan dah nak hujung-hujung cuti sekolah. Ada satu lagi chapter 8. Chapter 8 tu membaca je. Macam sejarah dah, baca je. Okay, alright. So 7.2 factors ni, tentang factors ni, teacher nak tanyalah pendapat kan. Kenapa kita kena belajar tentang factors dalam rate correction? Teacher ada bagi tahu last class hari tu.
Kenapa nak kena belajar? Apakah sebab utama kita kena belajar pasal faktor? Siapa boleh jawab? Susah ke soalan teacher? Siapa boleh jawab? Tak boleh jawab, nanti teacher tanya pendapat kang. Tak ada nak jawab. Teacher tanya Nasri. Oh, Nasri. Nasri rasa kenapa kita kena belajar factors? Sebab Apa berkaitan dia dengan tindak balas? Sebab nak kawal rate of reaction tu. Nak percepat. kawal? Nak cepat, nak lambat. Oh, maksudnya kawal rate of reaction tu nak jadi cepat ke ataupun lambat lah, maksud tu. Macam tu? Okey, baik. Ada jawapan pun mujur lah. Okay. Betul lah tu, dia lebih nak dekat lah tu. Okey, factors ni kita kena belajar sebabnya kita ni dalam tajuk tindak balas. Reaction. So reaction apa? Rate of reaction. Rate of reaction tu apa? Tanya balik kan? Teacher ulang je. Okey, baik. Kat mana-mana lah kat mana-mana tajuk ke, kat mana-mana lah topik yang awak jumpa perkataan rate. Ni, rate ni kalau ada dalam maths ke ada kot rate. Okay, rate ni mesti melibatkan perubahan sesuatu dibahagikan dengan masa. Mesti. Kadar. Contoh teacher bagi contoh macam teacher bagi kat kelas sebelum ni. Kadar. Okay, contohnya yang kita pernah dengar kan. Siapa pernah dengar? Siapa pernah tengok kawan dia? Ada kawan dia ni kurus sangat macam lidi. Macam papai. Teacher dulu macam zaman-zaman papai lah tu cik. Lepas tu, tapi kawan kita ni suka sangat makan. Orang panggil dia tuan drum lah kan. Pelahap lah semualah. Dia suka sangat makan. Tapi yang peliknya dia kurus manjang kan. Bila masa dia nak gemuk. Lepas tu orang akan cakap kita. Tu sebab kadar metabolisme dia tinggi lah tu cik. Kau tahu ke metabolisme tu apa? Kadar dia kata, kalau pernah dengar lah dia cakap tu sebab kawan kita tu kadar metabolisme dia tinggi lah tu. Kenapa sebut kadar? Apa maksud dia? Apa yang dimaksudkan dengan kadar metabolisme? Okay, metabolisme tu adalah pencernaan badan kita lah. Pencernaan makanan tu yang kita makan tu dicernakan jadi najis ke apa kan, kita buang. Okay, ada certain orang badan dia cepat digest, lepas tu dia cerna pun cepat lah. Ada orang macam tu. Sebab tu dia makan banyak macam mana pun kan, makanlah hari-hari tak pernah putus, makan je kerja dia, pelahap sangat tu. Lepas tu, tapi dia still lagi maintain. Sebab lepas dia makan dia membuang. Ada certain orang makan banyak makin meriah kan lemak-lemak dia tu kan. Kenapa? Sebab kadar metabolisme dalam badan dia sangat rendah. Apa maksud dia? Maksudnya proses pencernaan kita dalam certain time tu agak lambat. Macam tu. Ada seorang kawan kita yang kurus makan banyak ni, pencernaan dia dalam satu masa sangat tinggi. Cepatlah. Sebab tu kita guna perkataan kadar. Sebab at certain time tu proses pencernaan tu berlaku dengan cepat ke lambat ke at given period lah orang panggil. Certain time dia tu. Sebab tu kita guna perkataan kadar metabolisme. Kalau metabolisme sahaja pencernaan tak silap teacher tak ingatlah metabolisme yang definition yang penuh. Tapi dia berkait dengan pencernaan lah. Dia digest makanan tu. Tapi bila kita tambah kadar, dia akan cakap maksud kadar metabolisme ni adalah proses mencerna makanan, menghadam makanan untuk jadi itulah kan, untuk proses pencernaan tu dalam sesuatu masa. Teacher ingat macam itulah. Teacher belajar masa bayu sikit tu. Okey, macam itulah. Sebab tu kita pakai sekarang ni kita belajar pasal kadar tindak balas. So teacher ajar dalam formula mesti ada time. Sebab apa? Kita nak tengok tindak balas tu berlaku dalam certain time tu. Adakah satu tindak balas ni berlaku dengan cepat? Adakah tindak balas yang berlaku ni berlaku secara lambat? Okey, satu lagi teacher nak ingatkan, bila perkataan kadar kita guna perkataan tinggi ataupun rendah. So rate of reaction is higher ataupun rate of reaction is lower. Jangan guna cepat ataupun lambat lah bila melibatkan perkataan kadar. Tu keyword yang penting teacher pernah ajar sebelum ni. Okay, baik. So kenapa belajar faktor? Sebabnya bila kita buat tindak balas akan ada perkara-perkara yang boleh menyumbang kepada
kadar tindak balas tu berlaku dengan sangat tinggi ataupun sangat perlahan. Contoh kita ada kilang. Contoh kilang. Contoh Adham ada kilang, Khalif pun ada kilang. Kilang Khalif ni macam banyak kerugian. Maaf je kan Khalif banyak kerugian sebab dia perlukan, sebab proses dia nak menghasilkan produk tu lambat. Contohnya dia nak hasilkan baju, contoh baju ke ataupun makanan lah, makanan. Tapi proses nak hasilkan makanan tu mengambil masa yang lama sangat. Bila lama, elektrik pun nak kena kira, tenaga kerja pun nak kena kira, masa pun nak kena kira kan. Rugi kat situ. So kilang Adham ni dia menghasilkan produk yang sama macam Khalif. Tapi dia hasilkan produk dengan sangat cepat. Apakah rahsia dia? Adakah dia menggunakan ilmu hitam? Kita tak tahu. Sebenarnya dia ada pakai satu benda yang kita panggil faktor. Mesti ada faktor yang menyebabkan kilang Adham ni menghasilkan produk dengan cepat. So bila dia hasilkan produk dengan cepat, dia boleh dia boleh pasarkan dengan cepat lah. Tu maksud teacher nak kaitkan, teacher contoh je, jangan ambil serius sangat faktor. Sebab itulah kita belajar tentang faktor. So dalam faktor ni ada 4. Ada 4 je yang kita belajar. So teacher nak ingatkan, bila nak beli buku rujukan, ni benda yang sama teacher ingatkan dengan kelas H, pastikan kat depan tu dia tulis KSSM. Ini adalah silibus baru standard. Okay, ni yang dulu apa panggil dia? Bersepadu. BSM. Ni silibus lama. So kalau anda kata senior awak kata nak buku tak? Nak buku tak? So tengok dulu. Kalau dia KBSM, better tak payah ambil lah, takut awak terbelajar sesuatu yang dah di luar silibus. Tak payah ambil lah kot kan. Sebabnya awak second batch silibus KSSM. So mungkin senior awak tu dah 2 tahun gap jauh dengan awak, dia pakai KBSM. So silibus lain. Untuk subjek lain pun ada yang berbeza sikit. Okay. So kenapa teacher sebut pasal ni? Sebab dalam KBSM dia ada 5 faktor ROR. Apa satu lagi? Dia tambah pressure. Untuk silibus KSSM, dia keluarkan pressure tu jadi 4 faktor sahaja. So hati-hati kat situ Cuma dalam buku teks dia ada cerita sikit je pasal pressure, tapi secara besarnya, utamanya yang ini sahaja. Pressure ni dia hanya just cerita selingan sahaja. Okay, kenapa dia buang? Kenapa dia buang? Sebab dalam makmal kita tak boleh nak buat pun eksperimen tentang tekanan. Sebab tak sesuai. Tekanan ni dia sesuai guna untuk skala yang besar macam industri sana. Kan industri banyak pakai tekanan untuk menghasilkan itu ini kan, sebab dia ada mesin macam tu. Disebabkan tak sesuai kita buat dalam lab tu, so student tak nampak dan kita tak boleh nak proofkan. Even sekarang nanti awak cakap lah, teacher kita orang PDPR tak nampak apa-apa teacher. Tak apalah nak macam mana COVID ni kan. Tapi as long as kita ada video, awak pergilah cari video YouTube tu, memang kita kena buat eksperimen setiap faktor. Kecuali tekanan je tak ada. Disebabkan itulah dia keluarkan. Sebab tak boleh nak buat langsung. Tak boleh. So ada 4 factors. So 4 factors ni, setiap factors tu ada eksperimen dia untuk kita proofkan bahawa faktor ni memang memberi kesan kepada kadar tindak balas. So tengok kat situlah. Ni dengan ini. So pastikan beli yang ini tapi apa-apa pun, apa-apa keadaan pun, kitab utama kita adalah buku teks, kitab kimia jangan salah faham, kitab kimia kita adalah buku teks. Alright, dan juga di SKP. Teacher pernah bagi kan di SKP kan, awak carilah dalam Telegram tu. Tu dua-dua ni. Jangan keluar daripada buku teks, jangan keluar daripada di SKP. Kalau keluar maknanya awak dah salah buku tu. Okey, jom kita pergi kat size of solid reactor ni sikit dan terus pergi pada faktor-faktor dia lah. Nanti pukul 11 lebih nanti kita rehat sekejap. Okay, size of solid reactant mesti melibatkan solid. Sebab solid tu kita boleh dapatkan dia dalam pelbagai jenis size. Kalau liquid, contohnya air, nampak ke saiz dia kecil, saiz dia besar? Yang berubah hanyalah bekas dia kan. Kalau dalam sungai tu boleh cakap, oh besarnya saiz sungai ini, besarnya molekul sungai ini. Padahal tak nampak pun kan. Dia air ni dia ikut keadaan bekas dia kan, ataupun kawasan yang dia ada tu. Kalau besar bekas dia tu,
air pun akan ikut lah kan. So dia tak sesuai lah untuk dijadikan dalam faktor size. Size mesti untuk solid. Okay, pergi kat concentration. Concentration bermaksud kepekatan kan. So bila concentration, pekat tak pekat tu kita mesti melibatkan dalam bentuk cair lah. Solution. Okay, then temperature. Biasanya temperature of reactant. And then presence of catalyst. Okay, sebelum nak pergi satu-satu ni. Pernah belajar dah ke catalyst dalam biologi? Ambil kelas N ambil biologi kan? Ke bukan? Ambil kan? Ambil. Ambil. Dah belajar pasal catalyst tak? Ataupun lower form dulu ke? Belajar tak pasal catalyst? Tak pasti ke? Khalif belajar ke pasal catalyst dulu Khalif? Khalif? Ya. Ambil bio kan? Ha. Lepas tu dah jumpa ke catalyst pasal catalyst ni? Belum, sedihnya. Belum Okay, tak apa. Catalyst ni sesuatu bahan yang kita gunakan untuk speed up the rate of reaction. Catalyst. Okay, catalyst ni dia hebat sikit lah. Kejap. Ada nak teacher. Nak teacher. Dia nak buka pintu. Okey, tak apa. Kalau catalyst ni ada dulu, masa KBSM dulu, dia ada pula positif catalyst dengan negatif catalyst. Mana boleh? Mana boleh macam tu dia akan peningkan student. So, kita pakai je satu jenis catalyst iaitu speed up the rate of reaction. Macam tu. Okay, kita pergi ke size of reactant. Okay, solid reactant can undergo change in sizes. Dia akan berubah. Dia akan jadi kecil, jadi besar boleh kan? Macam-macam bentuk. Okay, a piece of marble chip can be cut into smaller pieces. Okay, so tengok total surface area. Ni teacher dah ajar last week kan? Teacher ulang balik. Total surface area. Okay, kita tengok dulu gambar ni. Okay, ni gambar largest lah, the largest lah berbanding antara yang ini dengan ini kan. So and then kita cut into smaller pieces, yang ini paling smallest. Apa beza antara dua ni? Okay, beza dia dari segi size satu lagi dari segi total surface area. Total surface area tu adalah luas permukaan yang terdedah kepada pelanggaran. Bila reaktan A dengan B berlanggar kan pada permukaan masing-masing, so dia akan menghasilkan produk. Okay, so tengok kat yang ni. Largest size ni. Permukaan dia sangat terhad lah. Tengok sini. Ni terhad. Kalau based on gambar ni kita totalkan dia dapat dalam 24 cm square. Macam tu. Okay, kita pun cut lah into smaller pieces. Teacher terus pergi kat smallest. Apa beza largest dengan smallest? Satu size dia. Satu lagi total surface area. Tengok sini. 1, 2, 3, 4. Lepas tu kat sini lagi. Lepas tu kat tengah ni lagi. Ni lagi. So total surface area semakin kecil size sesuatu bahan tu, semakin larger total surface area. So tengok kat sini dikira kononnya lah. So 40 cm square. So beza kat situ dari segi total surface area. Yang mana yang tinggi, yang akan menyebabkan tinggi rate of reaction? Yang ini. Ini. Sebab apa? Total surface area dia besar. So permukaan yang terdedah untuk tindak balas pun sangat banyak lah kan. So dia akan menghasilkan produk dengan cepat dan juga banyak. So bila kat sini teacher buat kat sini. Jangan keliru dengan size dan juga total surface area. Nanti akan ada, sekarang tak nampak lagi kan, sekarang macam faham kan. Bila buat latihan nanti takut macam dah terganggu ke, confused ke, dia macam ni. Large size of solid reactant, the total surface area dia is smaller. Faham Kalau size dia besar, total surface area mesti opposite dengan large tu, iaitu small lah. Ini. Kalau small size of solid reactant,
the total surface area is larger. So kena faham apa maksud total surface area, apa yang maksud dengan size tu. Kat situ takut keliru. So teacher dah note kat situ dah lah. Baik Okay, yang ini. Okay, untuk 7.2 kita belajar tentang factors. And then jumpa balik kat 7.4, jumpa lagi factors tapi cara nak explain secara teori. 7.4 Tapi teacher nak pergi dulu pada yang ini satu-satu dulu, nanti kita pergi kat collision theory. Alright. So pergi kat sini. Bila melibatkan factors dalam satu-satu soalan, dia mesti bagi 2 eksperimen. Untuk kita tengok dia size dia berbeza lah. Kita tengok kat sini. Eksperimen 1 dengan eksperimen 2. Kalau dia tak buat pembandingan, dia bagi kita eksperimen 1 je, macam mana kita nak tahu dia ni pasal apa? Macam mana kita nak tahu dia nak bandingkan apa? Dia mesti ada satu lagi eksperimen untuk kita comparekan. Dia nak cakap pasal apa? Kita tengok kat sini. 1 gram of zinc granules. 1 gram of zinc granules. Kita tengok. Kat eksperimen 2 pun pakai 1 gram juga. Tapi yang beza dia adalah powder. Kat sini berbeza. Powder dengan granules tu berbeza. Itu apa maksud dia? Maksudnya sekarang soalan ni, eksperimen ni berkaitan dengan faktor size. Sebab kat sini berbeza. Okay, kita pergi lagi. Adakah ada benda lain lagi yang berbeza? Okay, 100 cm ni volume ni bukan factors lah Ni concentration. Concentration adalah salah satu factors. Adakah eksperimen ni nak cakap pasal factors? Nak cakap pasal concentration? Tak. Sebab concentration untuk dua-dua eksperimen dia adalah sama. Yang berbeza dari segi size. Maknanya eksperimen ni berkaitan faktor size. Sekali lagi teacher ingatkan, kalau big size macam mana nak bandingkan? Kalau awak jumpa lump, perkataan lump, granules tu ataupun chip. Kalau small size biasanya dia akan pakai powder. Okay, kalau dua-dua dia nak pakai chip boleh, dia kena bagi tahu large chip, small chip. Dia kena buat pembandingan macam tu lah. Kalau dia bagi chip dengan powder, of course yang ini yang lagi kecil size dia. Dan kita kena expect ROR dia lagi tinggi lah. Sebab powder. Okay, tak apa lain tu. Kita tengok kat sini, eksperimen 1 dengan 2, granules dengan powder. Ni terang-terang perbezaan yang sangat ketara. Granules ni ketulan, powder ni serbuk. Okay, based on apa yang kita belajar kat atas ni, siapa yang akan menghasilkan ROI yang sangat tinggi? So mestilah eksperimen yang kedua sebab dia pakai powder, saiz yang kecil, and powder tu mempunyai total surface area yang sangat besar. Sebab tu kesimpulan yang teacher buat kat sini, eksperimen tu has a higher rate of reaction because the size of zinc powder is smaller than zinc granules. So kenapa dia tak cakap lagi pasal total surface area? Sebab total surface area tu ada kat 7.4 nanti, iaitu collision theory. So teacher just bagi tahu sikit-sikit dulu, sikit-sikit awak terima, hadam sikit-sikit lah. So kena dalam kepala dah kena ingat size yang kecil, total surface area dia besar, so rate of reaction dia mesti lagi tinggi. Okey, dah 10.51. Sebelum nak pergi rehat tu, kita pergi ke eksperimen. Eksperimen ni pun sama, teacher dah bagi tahu minggu lepas tapi teacher ulang sebab takut yang hilang. Okey, so ini adalah eksperimen teacher bagi tahu kan, setiap faktor ada eksperimen dia kan. So ini eksperimen untuk size. To study the effect of size of reactant on the rate of reactions. So problem statement mesti ada tanda soal mesti ada pertanyaan kat situ. Okay, how can size of reactant affect the rate of reaction? Okay, hipotesis adalah teori. Maksudnya eksperimen kita kena dapat sama macam hipotesis yang kita belajar. So okay, yang kita belajar hipotesis kita, kalau ikut teori, the smaller the size of the marble chip, the higher rate of reactions. Adakah eksperimen kita tally dengan hipotesis? So kita kena buktikan lah. Sepatutnya the smaller the size memang higher rate of reaction. Okay, so and manipulated dia. Since kita dalam factor size, mestilah yang berubah adalah size lah. Okay, responding kita, apa yang kita nak kira ROR, rate of reaction. So benda-benda lain, contoh macam temperature ke, concentration ke, mass ke, benda-benda lain kena constant lah untuk kedua-dua eksperimen. Okay, right, so ni eksperimen kita untuk size. Tolong ingat, untuk setup apparatus tentang size, factor size mesti ini.
Kenapa pakai yang ni? Sebab kat sini kita boleh tengok saiz tu berkurang. Ini kita boleh nampaklah saiz tu. Ni kita pakai large, satu lagi eksperimen saya tak benda yang sama, satu lagi pakai powder. So apa yang akan berlaku? Tindak balas tu berbeza. Kalau sini kita pakai large, so apa yang berlaku? Penghasilan gas tu. Kalau large agak slow. Kalau small, powder tu cepat je CO2 tu masuk and tolak air. Okay. Jom kita pergi kat jawapan terus. Lagi satu. Ini dah bagi tahu dah cara nak lukis macam mana. Pastikan yang ini ada telinga and then stopper dia tu keluar sikit. Stopper kena keluar, jangan masuk ke dalam. Jangan masuk ke dalam gini. Jangan lukis gitu. Jangan lukis macam tu. Ini dosa ni, berdosa. Tak boleh masuk ni. Ni kena Allah, bodohnya lah. Ni. Keluarkan sikit stopper dia tu. Stop cord pun boleh juga. Dia macam gabus sikit. Keluarkan. Kalau lukis macam ni baru betul. Kalau lukis macam ni salah terus. Sebab kalau ikutkan eksperimen asal, kita tak boleh set up macam ni. Sebab tak boleh nak keluarkan selepas pada reactions tu lah. Selepas pada kita dah siap tu tak boleh nak keluarkan sebab dia dah masuk ke dalam conical flask. Okay, so lukisannya tu sekali lagi teacher ulang, yang ini pastikan tip tu masuk sikit dalam burette and level ni, water level ni. Air kena atas daripada muncung burette dengan delivery tube. Tengok boleh lah video lepas. Kalau salah lukisan tu, sia-sialah 2 markah. Kan dia suruh lukis je. Satu lagi apa? Label reactant yang awak pakai. Kat sini acid apa? Burette ni kalau tak nak label pun tak apa, yang penting reactant apa awak pakai. Air. Yeah. Alright, so ini adalah result untuk size of solid reactant. Size of solid reactant macam teacher bagi tahu, bila melibatkan faktor kita mesti buat 2 eksperimen yang menggunakan faktor tu. Contohnya sekarang faktor size. So satu eksperimen kena pakai yang large size. Satu lagi eksperimen kena pakai yang small size. So baru kita nampak perbandingan tu. Adakah yang large ni menghasilkan lagi cepat produk dan higher rate of fraction? Adakah yang smaller yang rate of fraction dia tinggi? Sebab tu kita kena buat 2 kali eksperimen ni. Okay, satu teacher akan bagi gini. Setiap group tu mesti ada dalam 3 atau 4 orang. Sebab benda ni nak handle banyak kan. Seorang nak masukkan, seorang nak pastikan reaction ni berlaku, dia kena swirl sikit. Seorang nak tengok water level. So dia nak tengok water level tu turun banyak mana and then dia kena record. So dia banyak kerja kat situ. Okay, 5 gram of, teacher akan bagi granules, zinc. Selalunya gitulah. Okay, yang kedua teacher akan bagi 5 gram of zinc crush. Teacher dah hancurkan. Teacher tak bagi dalam powder lah tapi teacher hancurkan. Okay, so maksudnya yang ini adalah data untuk large size lah. Awak kena tahu yang tu. So awak kena expect result yang awak kena dapat dia mesti lagi low rate of fraction dia. So ini yang crash ni, crash. Small size. Small size, so dia mesti menghasilkan tinggi ROR. Berdasarkan apa? Kita kena tengok time dia. Sabar ya lah, Form 5 duk tanya soalan. Okay, large large marble chip, tengok kat sini. Large marble chip, untung tak buat eksperimen tak ada teacher nak banyak tanya. Okay, burette reading. So burette reading kalau dalam ni dia pakai 49.40. Tapi macam yang teacher bagi tahu sebelum ni, teacher suka awak penuhkan terus burette tu. Tak payah nak adjust dah, terus penuhkan burette tu. Kalau satu burette tu dia 60 cm. Terus macam tu. Sebab kalau kita nak ikut dalam buku ni, dia suruh kita adjust sampai 50 cm kot. Tak payah. Nanti jadi lambat. Ni. 50 cm. Burette tu kita terbalikkan, pastikan dia 50 cm. So jadi lambatlah eksperimen sebab ada yang adjust air terus keluar daripada burette. Dah kena buat balik. So penuhkan saja burette tu and then invertkan dia, terbalikkan dia dan lepaskan dia dalam basin yang ada air tu. So 60 lah. 60. Okay. So ni tak start apa-apa lagi kan? So 0. Kena record. Kena start record dah tu. 60 cm, 0. Kenapa kena record? Ni sebab dia. Okay. Seorang akan pegang stopwatch kan? Teacher kata record setiap 30 second. So yang ni 0.5 adalah 30 second. Okay, apa yang berlaku dalam 30
second, so reaction berlaku. Okay, acid dengan yang ni pakai kalsium karbonik kan. So kalau kalsium karbonik dia akan hasil CO2. Kalau yang ni teacher bagi zinc dengan acid dia akan hasilkan H2, tak ada masalah as long as ada gas yang keluar. Okay, ni pakai kalsium karbonik contoh. So kalsium karbonik react dengan acid, keluarlah CO2. CO2 masuk delivery tube, masuk. Okay, macam mana kita tahu ada penghasilan gas? Air dia akan slowly turun. Sebab gas ni kan ringan. Gas kan ringan, dia akan naik ke atas. Bila naik ke atas, makin banyak gas yang terkumpul, so dia akan tolak air tu. Itu yang kita nak ukur tu. Volume of gas yang terhasil setiap 30 second. So setiap 30 second, let's say group amni contoh. Group amni ke contoh, dia turun. 30 second tu, teacher kata okay 30 second. Water level kat mana dah? Awak pun record. Ni record. Record dulu burette reading tu, record dulu. Volume ni nanti teacher ajar macam mana nak dapat. So record 30 second kat sini dia. Okay. And then another 30 second 60. So dia ada kat sini dah. Contohlah water kat sini dah. Okay, record burette reading ni berapa pun awak baca. So awak record kat sini macam tu. Ni 60 second. Okay, macam mana nak tahu volume dia? Okay, contohnya ini. 30 second burette reading kita, air berada di paras 40.9. Contoh. Kita pakai data dia lah, dia pakai 49.40 kan, kita pakai data yang dia bagi. Okay. So pada asalnya burette tu isi padu dia 49.40. Okay, bila reaction berlaku, karbon dioksida keluar, so dia burette reading pada masa 30 second tu kat sini. 40.90. Okay, berapakah volume of carbon dioxide yang ada kat tengah-tengah ni? Yang kat atas ni. So kita kena tolakkan yang asal dengan yang burette reading kita yang kita dapat tu. So total dia adalah 49.40 tolak 40.9 tu dapat 8.5. Okay, pergi lagi kat 60 second, air masih lagi menurun kan? So pada paras berapa? Teacher kata record tak? Apa kata record? Teacher pun tengok. Burette reading dia pada 60 second 34.40. Volume macam mana nak dapat? Volume mestilah kita tolakkan dengan yang asal tadi. Baru kita dapat total volume. Kalau tolakkan dengan 40, tolak dengan 34, tak dapat total volume dia. Kita kena tolak dengan yang asal ni. Yang asal tolakkan dengan 34.40, total volume dia adalah 15. Take note nanti ada masalah nanti kalau tak tahu nak buat ni. Okay, pergi kat another 30 second, 90 second. Okay, record. Okay, awak pun record burette reading 28.4. So total volume dia berapa? Ambil yang asal, tolakkan dengan yang ini, so baru kita dapat total dia berapa. Daripada asal pergi ke ini, dapat total dia 21. Jangan tolak yang sebelah dengan sebelah. Sebab air ni turun daripada 49 tadi, turun kepada 34 kan. So total dia berapa? Mesti kita kena tolak yang asal. Kalau tolak dengan yang ini, berapa tadi? 40. Dapat yang ini je. Sedangkan volume daripada sini dah start tolak. So kena start dengan 49 lah. So tengok balik. Macam mana dapat ni? Sebab dia tolakkan dengan asal, tolakkan dengan burette reading, dapat dia. Asal sama jugalah ini. Okay. So tengok kat small crash marble chip. Okay, tengok ni. 49.80 dia start dengan 49.80. So volume dia 0. 30 second turun dengan mendadaknya 35.80. Sebab apa? Betul lah ikut teori dia. ROR sepatutnya lagi tinggi kan, dia menghasilkan produk dengan cepat. Inilah result dia. Volume yang terhasil tu cepat lah. Dia hasilkan produk dengan cepat. So 35.80. So volume dia 14. Berbanding dengan yang large tadi, pada 30 second dia hanya menghasilkan 8.5 sahaja volume of carbon dioxide. Kalau ini 14. So menunjukkan kat sini kita dapat proof yang small tu boleh menghasilkan higher rate of reaction. Okay. Kita rehat sekejap. Jangan lari, nanti teacher seru nama. Lutfi okey tak Lutfi? Okey teacher. Okey sama ni. Okey, kita jumpa 11:05. 3 minit je rehat kejap.
Okey, sudah dapat minum air pun tak apa dah. Okey, kalau boleh habiskan faktor kita habiskan. Sebab yang ini secara surface je. Sebab next class kita akan buat cara nak sketch graph pula. Itu best. Tu tak bosan sangat. Esok kan? Esok kan ada kelas kan? Tengoklah balik, nanti teacher tengok balik. Okay, so pergi kat concentrations of reactant pula. Tadi size, kita pergi pada concentrations of reactant. Okay, so concentrations of reactant mesti melibatkan liquid lah. Okay, so bila melibatkan liquid, kita akan ada nama dia panggil concentrated. Kita akan jumpa perkataan dilute. Cair dah tu dilute tu. Okay, so bila kita contohnya ada gula lah, contoh gula. Kita masukkan dalam air. Okay, gula tu adalah solid kita bahan yang kita nak larutkan. Air ni adalah solvent kita untuk menghasilkan solution. Okay, solid kita masuk. So andai kata sekali tu teacher masuk 1 sudu je. So dia akan, kita kacau, kita dapati dia dapat low concentration. Macam mana kita nak tahu? Kita boleh tengok kan. Dia dilute sangat ke, dia cair sangat ke, ataupun tak rasa manis sangat ke. Itu dilute lagi lah. Dilute. Okay, so dilute ni adalah cair Jangan tak tahu pula. Dia low concentration sebab number of solute dia sikit. Dekat sini. Sikit. Okay, and then andai kata teacher buat satu lagi bekas, teacher tambah gula tu sebanyak 1 sendok. Oh, manis leting. 1 sendok. 1 sendok bermaksud gula tu banyak. So solute tu sangat banyak lah ni. Sangat banyak dalam air tu. So dia akan jadi high concentration. So bila mana solute tu melebihi air yang kita guna tu, so dia akan jadi concentrated lah. Ni kenapa dia cair? Sebab air lagi banyak daripada gula yang kita masukkan tadi. Yang ni gula tu terlalu banyak sangat sampai lebih daripada volume air tu. Dia concentrated lah. Okay. So dalam ROR, concentration memainkan peranan yang sangat penting. Kenapa? Sebab dia boleh menyebabkan rate coefficient tu jadi sangat rendah ataupun sangat tinggi. So macam mana dia boleh jadikan rate coefficient dia tinggi? Bila dia pakai higher concentration. So the higher the concentrations of liquid reactant, the higher the rate of reaction. Itu je yang dalam 7.2 itu sahaja. Tak perlu tahu cara nak explain lagi. Fahamkan dulu. Okay, pergi kat eksperimen 1 dengan 2. Saja je teacher letak kat sini sebab nak bagi tahu ke awak soalan keluar macam mana. Okay, soalan keluar dia mesti bagi kita 2 perbezaan yang kita boleh tengok lah. Okay, tengok kat sini. Mula-mula kita tak tahu lagi dia pasal faktor apa. Contoh, tak tahu lagi. So macam mana nak tahu, kita kena baca satu-satu. Okay, kita tengok adakah dia size. Kan ada 4 faktor tadi kan. Adakah dia faktor size. Kita tengok. Eksperimen 1 dengan 2 access marble chip. Eksperimen 2 pun pakai access marble chip. So dua-dua sama. So dia bukan faktor size. Bukanlah. Bukan. Okay, adakah dia faktor catalyst? Ada tak dia tambah apa-apa? Kalau catalyst dia mesti ada tambah apa-apa kat sini. Nanti teacher tunjuk contoh catalyst yang common lah. Yang biasa digunakan dalam kimia lah dalam soalan. Okay, tak ada apa-apa pun. Dua-dua tak ada apa-apa kan? Dua-dua tak ada apa-apa. So dia bukan catalyst. Bukan faktor catalyst. Okay. Adakah dia faktor temperature? Ada tak pasal suhu? Ada tak tulis degree Celsius kat sini? Tak ada. So dia bukan pasal temperature, bukan. Okay, adakah satu lagi faktor? Kalau tak ada ni sudah. Ni bukan eksperimen pasal faktor ni. Okay, adakah dia pasal concentration? Okay, tengok kat sini. Yes. Concentration sebab 1 0.5, satu lagi 0.25. Satu hal. Macam mana tahu ni concentration? Tengok pada unit dia. Unit concentration ataupun kita panggil sebagai molarity. Unit dia adalah mol per dm cube. Wajib tahu. Wajib tahu. Sebab dalam dalam soalan tak bagi tahu pun the concentrations of acid bla 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 is tak ada. Dia bagi tahu macam ni je. So kena kenal lah yang ini, unit ni merujuk kepada concentration. Jangan kata tak tahu Teacher dah bagi tahu dah. Ini 0.5 dengan 0.25 berbeza. So bila berbeza, yes, ini eksperimen ini melibatkan faktor concentration. Bila berbeza, result pun akan berbeza. Sebab tu faktor dia kita pilih concentration. Yang lain tak terlibat lah. Okey, jom kita tengok pada conclusion dia terus. Okay, experiment 1 has a higher rate coefficient because 0.5 mole per dm cube nitric acid is more concentrated than 0.25 mole per dm cube nitric acid. Ni general saja ni. Kalau collision theory dia kena lagi detail.
Okay, untuk fahamkan yang inilah. Eksperimen 1 akan menghasilkan higher rate of reaction disebabkan concentration dia. Jangan duk cakap kalau tanya why, awak pun merepek. Because the size of, tak ada kaitan. Dua-dua pakai marble chip. So, bila nak buat explanation tu, pastikan kita kenal pasti dulu faktor dia apa. Baru kita boleh relatekan dengan explanation kita. Okay, okay, satu hal ni yang jadi lambat kat sini sebab nak kena cakap pasal eksperimen. So untuk eksperimen ni, bertahan bertahan. Teacher pun non-stop explain. What is the effect of concentration? Setiap faktor kan ada eksperimen dia kak. So eksperimen untuk concentration sangat simple. Tapi dia akan jadi renyah kat sini. Ni kena dengar apa yang teacher ajar, ni kena dengar. Semua kita kan kena dengar tapi tak nampak pun student depan skrin tu. Okay, what is the effect of concentration? Dia punya setup dia sangat simple. Gini je. Dia tak se-complicated macam size. Size tu kan dia banyak benda nak kena connect kan. Lepas tu banyak benda nak kena tengok. Seorang tengok pada reaction tu kena swirl. Seorang kena tengok air tu macam mana. Seorang kena record. Dia banyak. Yang ini sekadar masukkan, ambil conical flask, ambil bahan reaktan dia and kena ada white paper yang bertanda X. Ni white paper, kertas A4, biasanya lab assistant bagi kertas A4 yang ditandakan X. So X tu kena berada di bawah conical flask. Kat sinilah bawah conical flask ni. Di conical flask kita tu ada apa? Sodium thiosulfate. Minta tahu dia punya chemical equation dia. Na2S2O3. Dalam rate of reaction dia jumpa thiosulfate ni. Okay, and then sulfuric acid. So reactions ni akan menghasilkan precipitate iaitu yellow precipitate. Kita tak study pun pasal reaction ni. Kita just nak precipitate tu je. Kenapa? Sebab dia warna yellow. So bila dia hasilkan precipitate, so bila reaction tu berlaku, precipitate akan mula form kan. So lama-lama X mark ni akan disappear. Yang kita nak observe adalah pangkah tu. So andai kata contohnya sodium thiosulfate kita ni menggunakan concentration yang sangat tinggi iaitu pekat lah. Contohlah 0.5. Okay, satu lagi concentration dia 0.01. Jauh beza kan? Yang ni pekat, yang ni dilute kan? Cair kan? So yang 0.5 akan hasilkan precipitate dengan cepat. Macam mana kita nak tahu dia hasilkan dengan cepat? X mark tu, ni mata kan? Ni mata, mata siapa tu? Okay, ni mata. Kita kena observe dari atas. So kalau concentrated dia mesti X tu hilang dengan cepat dari pandangan kita. Tu pula nak tengok kan daripada pandangan kan. Okay, so kalau yang cair dia akan ambil masa yang lama untuk hilang X tu. So kena record lain tu. Okay, seorang tengok ataupun seorang tu yang tengok tu just better yang seorang lagi lah pegang stopwatch. Okay, kawan kata okay, start swirl. Yang pegang yang mata duduk atas tu swirl. So awak cakap okay X dah hilang. So seorang lagi akan stopwatch. Okay, masa dia berapa lamakah X tu akan hilang. Okay, nanti kita akan tengok macam mana buat X akan hilang kan. Okay, satu lagi yang pakai yang dilute, awak pun swirl. Goncang. Precipitate akan terhasil tapi lambat. So lama sikit tu okay X dah hilang. Okay, kawan pun stopkan stopwatch tu. So berapakah masa yang diambil untuk X tu disappear. Macam tu. Itu yang pasal concentration lah. Temperature pun gunakan method yang sama. Method yang sama je temperature cuma yang berbezanya untuk temperature suhu yang berubah. Yang sama concentration. Okay, tak apa yang tu pergi kat sini. Sudah banyaknya. Okay, teacher akan bagi tahu student buat dulu table ini. Volume of sodium thiosulfate, volume of distilled water, volume of sulfuric acid, total volume of mixture. Ikut je apa teacher cakap. Time taken for the X mark to disappear. Teacher rasa teacher nak stop kat concentration je. Esok catalyst dengan tu kot temperature. Tengoklah. Okay, so table ni. Okay, banyaknya teacher. Yes, banyak. And then berapa kali eksperimen awak kena ulang? Teacher minta awak ulang 5 kali. Ni. Awak pun buat gini lah. Ikut pada buku teks cakap apa. Okay, then volume of sodium thiosulfate berbeza. Kenapa berbeza? Kat sini tengok. Kita dalam eksperimen concentration. Bila concentration, kita kena ubah concentration tu jadi semakin, kena ada yang pekat dan kena ada yang dilute. So macam mana dia buat? Okay, dia
lab assistant hanya bagi kita concentration 0.2 mol sahaja. 0.2 mol per dm cube sahaja. Nanti student tanya, sudah teacher, kata concentration, kenapa ada satu je concentration dia 0.2 je? Mana lagi yang lain teacher? Kita yang kena cairkan dia. So kat sini dia ada dilution yang kita belajar kat chapter 6. Eksperimen dia mudah kan? Tapi kat sini pula dia buat susah kat kita. Tapi tak susah lah. Dilution, pencairan. Sebab tu kena tambah distilled water. Okey, tapi tak apa. Sebab volume tu teacher yang tetapkan. Kita ikut je buku teks. Contoh yang pertama, okay, pada asalnya kita bagi student 0.2 mol per dm cube. Okay, masukkan volume of sodium thiosulfate yang mengandungi concentration dia adalah sebanyak 0.2. So 45. Sebab setiap conical flask tu teacher tetapkan maksimum volume hanya 50 cm sahaja. 50 cm cube sahaja. Okay. So 50 kan? Kita tengok volume of sodium thiosulfate 45. Mana lagi 5? Kenalah tambah asid barulah ada reaction. Tambah berapa je? 5. Sebab dalam conical flask tu teacher nak semua ada 50. Tapi yang berbeza kat sini. So untuk eksperimen 1, since kita tak tambah air, concentration dia 0.2 lah paling pekat. So time taken dia sepatutnya cepat kat sini. Okay, pergi kat eksperimen yang kedua pula. Teacher yang bagi arahan nanti pengiraan tu pun kita buat sama-sama masa dalam kelas lah, sepatutnya tak jadi susah. Okay, ni ikut je arahan, masukkan sodium thiosulfate 40. Air teacher kata nak ada 50. Sabar. Okay, asid ni semua teacher nak, semua eksperimen hanya masukkan 5 sahaja. So dia akan jadi 5 kan. Okay, pergi kat eksperimen kedua. 40 tambah 5 baru 45 teacher. Lagi 5 tambah air. So bila once kita tambah air, kepekatan dia dah berbeza. Dia akan jadi dilute sikit daripada eksperimen 1. Tapi berapa nanti kita kira. Okay, pergi kat eksperimen ketiga, masukkan volume tu 30. Nak bagi cukup 50 tu nak tambah apa? Asid dah ambil 5 kan? Asid dah ambil 5. So 35. Balance tu buat apa? Tambah air. Akan jadi semakin dilute lah pula kan? So itu yang kita kena kira. So bila pergi sampai ke eksperimen kelima, sikit je sodium thiosulfate sikit, air yang lagi banyak. Dengan asid 5. So 50 juga. Tapi beza dia air terlalu banyak kan? 35 kan? Very dilute. Sangat-sangat dilute. So you kena expect time taken kat sini lagi lama. So bila melibatkan eksperimen, so akan ada banyak result yang keluar. Satu grup macam ni, satu grup macam ni, tak kisah. Teacher tak kisah pun nilai tu berapa, tapi pastikan trend tu sama. Trend dia maksudnya 1 nak pergi ke 5 tu cepat jadi lambat. Semua grup kena dapat macam ni. Time taken ni cepat, makin cari, time taken dia bertambah. Kalau satu grup dapat tiba-tiba sini cepat, sini lambat, sini cepat daripada sini, tu dah salah. Eksperimen tu kena ulang balik. Tak ada yang menipu kan. Dia dah faham dah eksperimen ni. So pun dia buat, kita buat je. Nanti teacher suruh kita ulang pula. Okey. Dia pun adjust kat sini. Ikutlah. Jangan jawab faham. Bila dia dah makin dilute, time taken akan jadi semakin panjang. Lama lah. Baik Okay, pergi kat sini. Ni pengiraan ni teacher tak pergilah. Teacher just nak explain pasal eksperimen saja. Masa terhad kan. Lagi sini. Ni lah dia. Ni yang teacher. Bebe tadi. Ni sama je. Ni teacher ambil daripada buku lah. Sebab awak tak ada data kan. Awak tak ada data so teacher ambil daripada buku nak tunjuk cara dia masukkan data dia tu lah. So yang ni sama juga. Sama macam buku teks. Sama juga ini. Okay, so apa nak kena buat? Apa nak kena buat ni? Okay, bila kita dah siap eksperimen tu, teacher akan minta awak kirakan ROR, rate of reaction. So ROR kita mestilah change in the quantity over time taken. Okay. Time taken memang takkan ada masalah sebab itulah masa kita kan. Okay, kalau change in the quantity ni, since kita di dalam factor concentration, so yang change in the quantity dia adalah concentration.
So concentration kita dah berbeza kan sebab kita dah masukkan air tadi kan. Kita buat proses dilution kat situ, pencairan. So macam mana kita nak tahu concentration untuk eksperimen kedua tu? Ini kita tahulah. Ni 0.2 sebab kita tak tambah air pun. So boleh terus masuk, boleh kirakan terus 0.2 bahagi dengan time taken dia, berapa dia dapat. Time taken dia 18.18. Ini. Okay, tak apa, tak ada masalah, terus masuk dalam formula, dapatlah ROR dia kan. Okay, tapi eksperimen kedua ni berapakah concentration dia? So kita kena berbalik kepada formula M1 V1 equal to M2 V2. Ini kat mana jumpa? Chapter 6, dilution. Okay, 10 minit lagi kita habis kat sini. So ini adalah before dilution. Ini adalah M2V2 adalah after dilution. Okey, apa yang kita nak cari? Kita nak cari M2. M2 ni adalah concentration selepas dilution tu berlaku. So M1 ni apa? Yang asal. Before dilution berapa kita guna tadi? 0.2 kan. Semua eksperimen pakai M1 yang sama. Semua eksperimen sebelum dilution tu, sebelum tambah air, semuanya concentration dia 0.2. Okey. Jom kita kira macam mana nak dapatkan concentration yang ini. Eksperimen 2. Okay, eksperimen 2, teacher buat kat mana nak conteng ni. Teacher buat kat tepi ni. M1, V1 untuk eksperimen 2 equal to M2, V2. Okay, M1 before dilution kita tahu 0.2. Okay, V1, V1 ni. Yang sebelum tambah air tu kita tambah apa? 40 sodium thiosulfate. 40 lah. Concentration of sodium thiosulfate selepas dilution berapa? Ni. M2 tak tahu. Sebab after dilution tu kita tak tahu berapa dah concentration kita berubah lepas kita tambah tu kan. Okay, then V2. V2 after dilution berapa? After dilution kita dah tambah apa? Kita tambah sodium thiosulfate, kita tambah air, kita tambah acid. So 50. So nak cari M2 50 0.2 darab 40. Dapatlah M2 kita. M2 kita berapa ini? Okay, pergi lagi. Takut ada tu mesti ada kan. Dia tak berapa faham. Okay, pergi kat M1 V1 dulu. M1 V1 eksperimen ketiga tu. M1 ketiga M1 V1. M1 V1 M2 V2. Kena selalu ingat M1 V1 ni before dilution. Sebelum pencairan tu concentration kita adalah 0.2. Okay, sebelum pencairan tu berapakah sodium thiosulfate yang kita tambah? 30. Tak 30. Okay, after dilution concentration kita tahu tak? Tak tahu. Sebabnya kita dah tambah air, dah lari daripada 0.2. Okay, V2 kita adalah ni, selepas dilution tu berapa total semua air yang kita tambah? Kita tambah sodium thiosulfate 30, kita tambah distilled water 15, kita tambah acid 5. So total 50. So cari dah M2. Berapa? 50, 0.2 darabkan dengan 30. Dapat M2. Untuk eksperimen ketiga. Eksperimen keempat pula. Kita buat semua. Nak bagi habis masa. Okey, M1 adalah before dilution. So concentration dia 20. 0.2. Okey, volume sebelum dilution kita masukkan apa sebelum dilution? Sebelum dilution tu bermaksud sebelum kita tambah apa-apa kat sodium thiosulfate tu. Yang kita nak dapat sekarang ni concentration of sodium thiosulfate kan? Sebab tu kita fokus kepada sodium thiosulfate. So before dilution ni refer kepada volume sodium thiosulfate sebelum kita tambah benda-benda lain. So pada asalnya kita hanya tambah 20. Okay, M2 V2 selepas. M2 tahu tak? Tak tahu sebab kita dah tambah benda lain dah. Tak tahu concentration dia berapa. Okay, V2 after dilution berapa total yang kita dah tambah dah? Daripada sodium thiosulfate kita dah tambah water, dah tambah acid, dapat 50 juga. 50. So carilah M2. Sama juga dengan eksperimen kelima tu. So bila dah dapat concentration ni baru boleh kira ROR dia. Iaitu concentration bahagikan dengan time taken. Nanti dia akan tanyalah bawah tu. And then dia ni
Dan kalau dalam eksperimen ni, dia akan suruh kita buat graf lah. Satu graf over time taken, satu graf reciprocal macam ni. Reciprocal mesti 1 over time taken. Ni tak apa, ni dalam jadual ada. So macam mana dapat 1 over time taken, satu bahagikan dengan masa, satu bahagikan dengan masa, satu bahagikan dengan masa. So akan dapat graf macam ni. So ni tak apa, ni based on calculation. So kita just plot je lah apa yang kita dapat tu based on calculation kat atas tu. Ni table kat atas ni, buat ni. Table kat atas ni buat ni. Tapi yang kena faham, kena dapat ini macam mana. Itulah concentration dia. Itu je lah. Okay Alright, so untuk esok pergi kat temperature mesti ada juga dia punya eksperimen. Presence of catalyst, ada sikit je eksperimen dia. So terus pergi kat sini pula. Ini best. Ni cara lukis. Okay. So sepatutnya kita kena tally lah dengan kelas H tu sebab nanti kalau nak buat extra class pun benda yang sama teacher akan cover. Alright, so ada homework ke? Tak ada untuk hari ni. Okay, jumpa next class nanti. Teacher tengok balik masa dia dengan hari. Alright, so maaflah kalau rasa macam berat sangat ke apa, tengok video. Okay, thank you. Assalamualaikum. Salam teacher. Baik. Thank you teacher. Okay, welcome. Thank you, teacher. Okay, Teacher. baik.